Okey, hari ni aku nak share satu teori psikologi yang aku belajar dekat kelas psikiatrik. Teori id, ego dan super ego. Teori ni diasaskan oleh seorang psikologi barat nama dia Sigmund Freud. Dan dia cakap dalam teori ni, minda manusia ni sebenarnya banyak sangat konflik yang berlaku. Dan konflik ni lah punca kepada segala masalah yang manusia hadapi. Dia cakap dalam minda manusia ni terbagi pada 3 watak, iaitu watak id, watak ego dan juga watak super ego. Id ni adalah watak primitif yang wujud dalam minda kita apabila kita lahir kat muka bumi ni lah. Dia yang kontrol segala kehendak kita seperti makan, minum, bercinta dan juga berkasih sayang. Id ni dia tinggal dalam minda unconscious kita. So dia tak adalah connection dengan dunia reality. Dan dia hanya bekerja di bawah prinsip keseronokan semata-mata. Kalau id nak something, dia nak benda tu serta-merta. Dan dia tak peduli pun apa konsekuensi daripada permintaan tersebut. Dan kalau kita tak tunaikan, kita akan develop rasa tension ataupun stress. Next kita pergi pada watak yang kedua, iaitu watak ego. Ego ni dia adalah watak yang menghubungkan di antara kehendak id tadi dengan dunia reality. So dia bekerja di bawah prinsip reality dan fikirannya adalah logik. So ego ni lah yang akan cari jalan untuk menunaikan segala kehendak id tadi, tapi pada masa sama dia akan recheck dengan reality. Bagi contohnya, katakanlah id tadi nak makan lobster. So ego ni dia akan check lah dengan reality sama ada kita ada duit ke tak. Kalau ada duit, okey, on, kita boleh pergi makan. Tapi kalau kita tak ada duit, dia cakap dengan ego nanti, tak apalah, kita tunggu dulu, lepas dapat gaji nanti baru kita pergi makan. Watak ego ni sebenarnya adalah watak yang lemah sebab dia selalu kalah dengan desakan id. So kalau benda ni berlaku, kita ni akan develop rasa anxiety ataupun tak tenang. Dan untuk lindungi daripada perasaan tersebut, ego akan deploy defense mechanism untuk justify perbuatan dia. Sebagai contohnya, dia akan deny the problem, dia akan suppress the problem. Next, kita pergi pada watak yang terakhir, iaitu watak super ego. Bagi aku, super ego ni lebih kepada buku panduan lah, sebab dia ni adalah collection di antara perkara yang baik ataupun perkara yang buruk mengikut norma masyarakat. Tugas utama super ego ni adalah untuk memastikan segala kehendak id ni tidak bercanggah dengan norma masyarakat. Watak id dan juga watak super ego dia kena simbang. Kalau tak simbang, itu yang kita akan develop rasa bersalah, rasa anxiety, rasa stress dalam diri kita. Konflik dalam minda ni sebenarnya ada satu perkara yang normal untuk manusia hadapi. Cuma kita kena cari jalan lah untuk memastikan masalah tadi resolve. Kalau dia tak resolve, perasaan-perasaan tadi akan berkumpul dan dia akan boleh menjadi faktor kepada penyakit mental. Kalau kita tengok dari perspektif Islam pula, kita tahu kan manusia ni ada 3 benda, iaitu akal, iman dan juga nafsu. So kita boleh korelatekan di antara teori tadi dengan perspektif Islam tadi. Kita boleh cakap id ni sebagai kita punya nafsu, ego sebagai kita punya akal dan juga super ego sebagai kita punya iman. Konklusinya, kita tak boleh lah nak ikut nafsu kita sangat. In the long run, kita boleh develop rasa bersalah, tak tenang dan juga rasa anxiety. Tapi pada masa yang sama, kita tak boleh lah nak abaikan nafsu kita. Sebab kalau kita abaikan, kita boleh develop tension. Sebab tu Islam menggalakkan kita untuk berkahwin, untuk buat perkara yang happy, untuk pergi berseronok dan sebagainya selagi ianya tidak melanggar hukum syarak.